Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku akan bercakap pasal sebuah filem Marvel yang aku baru tonton. Okey, filem ni tajuknya ialah Shang-Chi and the Legends of Ten Rings. Aku rasa semua orang dah tonton. Aku je yang terlewat lah tonton. Biasalah, I have lots of movie list yang belum tonton, jadi aku settlekan filem yang agak lambat. Okey, so hari ni kita akan bercakap pasal filem Shang-Chi and the Legends of Ten Rings. Filem ni macam biasa boleh ditonton dekat Disney Plus Hotstar. Okay, dan tanpa banyak masa lagi, tanpa makan masa lagi, kita intro. Oh, sebelum tu jangan lupa subscribe aku punya YouTube ni. Kalau kata nanti ada notification ke apa ke kan, dia akan masuk. Nah, subscribe. Dan thank you bagi siapa yang dah subscribe. Akan ada giveaway nanti, InsyaAllah. Okay, intro dulu. Okay, Shang-Chi and the Legends of Ten Rings adalah merupakan filem yang rasanya tahun ni lah, yang latest. Okay, selepas Black Widow, so Marvel terbitkan Shang-Chi and the Legends of Ten Rings. Okay, kisah kali ini ialah first time Marvel menerbitkan sebuah filem Asian culture, yang mana sebelum ni Marvel dah keluarkan filem Black Panther, yang mana at least satu penghormatan lah kepada culture Afrika. Lagipun dalam MCU, dalam komik sendiri pun dah ada watak tersebut. So dari komik tu sendiri, dia sangat-sangat luas. Dan ada juga dalam komik tu sebenarnya adalah satu portion untuk watak-watak superhero daripada Asia. Dan Shang-Chi ni ialah wakil daripada Asia. Okay, walaupun sebenarnya Asian equals to Chinese, at least aku okay, aku tak kisah. Okay, walaupun sebenarnya in Asia ni sebenarnya banyak lah, Chinese ada, Malay ada, kita ada India lah apa semua. But okay, at least okay, Chinese mewakili Asian untuk dalam MCU, go on. Okay, dan aku sangat bangga dengan filem ni, sebab filem ni pada aku antara filem MCU yang at least menaikkan semangat aku kembali untuk menonton filem MCU selepas aku agak kecewa lah lepas menonton filem Black Panther, selepas aku menonton filem Black Widow. For me, Black Widow adalah filem yang sangat-sangat cuba untuk push filem tu untuk fit dalam dunia MCU, sebab filem tu menampilkan watak Scarlett Johansson yang dah mati. Okay, so Shang-Chi ialah a new tales yang mana memang tidak ada background daripada MCU garis masa yang dahulu, tapi at least dia masuk macam fit cantik ya dalam filem, dalam dunia MCU. Dan aku rasa filem ni one of the best MCU movie untuk tahun 2021 dan di era pandemik ni. Okay, bagi siapa yang nak tahu cerita Shang-Chi ni, lebih kurang sajalah cerita dia pasal Shang-Chi yang mana dia berada di US lah. Kemudiannya dipanggil balik oleh ayah dia. Okey, dia mencari adik dia apa semua. Adik dia dengan ayah dengan Shang-Chi ni balik jumpa ayah dia, dan ayah dia bagi tahu bahawa dia dengar suara mak dia yang dah lama meninggal. So mak dia ni sebenarnya dikatakan dikurung dekat somewhere else, dekat satu dunia mistik lah, dekat situ yang macam Avatar punya style kan, dunia mistik yang hanya boleh dilalui di satu cara, ada satu cara saja masuk, iaitu dengan laluan buluh yang berselirat. Okay, so Shang-Chi dengan si adik dia tahu sebenarnya suara tu sebenarnya bukanlah suara mak dia. Okay, tapi ayah dia ni biasalah cinta kasih sayang seorang suami terhadap isteri tu menyebabkan dia macam nak juga selesaikan, walaupun sebenarnya hakikat dia rasanya dia tahu kot bahawa sebenarnya itu bukan suara isteri dia, cuma dia mengharapkan at least itu adalah suara isteri dia. So bermulalah bukan peperangan, maknanya perbezaan pendapat antara anak dan juga ayah. So benda tu menjadikan elemen Shang-Chi and the Legends of Ten Rings ni bukannya sebuah filem yang sekadar jahat lawan baik, bukan sekadar nak fit dalam dunia MCU, tapi sebuah filem yang ada falsafah tentang prinsip seorang ayah dan prinsip seorang anak. So bila aku tengok filem ni sebagai seorang bapa, okay, jadi aku tengok filem ni, wow, that was a good message. And aku suka filem ni bukan sebab ianya filem yang cantik dari sekadar message visual sahaja, tetapi cantik dalam menyampaikan kisah. Sebab kisah pada dalam filem ni dia sangat-sangat cantik, sebab
kita tidak hanya melihat Shang-Chi itu sebagai superhero. Dalam filem ni aku rasa aku tak nampak pun superhero tu dekat mana. Tapi filem ni ialah satu watak dalam MCU yang mana sebenarnya ada konflik dengan ayah dia. So kisah ayah dengan anak ni adalah satu yang cukup-cukup rencah dan memang cukup padu kalau divisualkan, dan Shang-Chi berjaya buat dengan cukup baik. Dan dari segi visual, aku rasa aku memang cukup tabik dengan pengarah filem ni, yang mana berjaya membuatkan culture Asian, culture Chinese culture itu sendiri dengan penterjemahan yang bagus. Aku nampak filem ni punya style dia macam ada inspired by Crouching Tiger and Hidden Dragon, which is one of movie yang rasanya Hollywood memang kenal lah filem ni. So dia orang banyak inspirekan scene-scene dalam filem ni daripada situ. Dan juga beberapa scenes tu mungkin dia orang kaji filem-filem Chinese martial art dulu dan dia orang masukkan dalam filem ni dan berjaya diterjemahkan dengan baik. So it's like watching a Hollywood making a Chinese movie. Filem ni tau, dia tak macam setengah filem yang kononnya nak tunjukkan budaya Asia, tapi more to Hollywood punya polish kan. Dia orang nak polish jadikan Hollywood. Tak, filem ni seolah-olah macam kita tengok filem yang dibuat oleh Chinese, dibuat oleh orang Asia, seolah-olah macam dibuat di China sendiri, tapi sebenarnya tenaga produksi semuanya Hollywood. So kejujuran dalam membuat filem ni, kejujuran untuk letakkan sentimen Asia dalam filem ni, menampakkan bahawa sebenarnya MCU tahu bahawa peminat mereka ni memang banyak dekat Asia, dan kalau mereka tak cuba untuk betul-betul Asian kan, nampakkan bagi Asia betul-betul Shang-Chi, mungkin dia orang akan kena attack. So sebab tu aku nampak filem ni sangat cantik dari segi penataan visual yang memang nampak sangat-sangat Asia. Nampak sangatlah macam kita tengok filem Hong Kong, nampak macam kita tengok filem-filem Chinese kan. Tapi dari segi teknikal semuanya Hollywood. So benda tu memang cantik lah. Memang aku cukup suka bahagian tu. Dan macam mana tradition itu sendiri, tradition China, kita tengok tentang dunia-dunia dia punya setup makeup, dia punya kostum, aku memang totally puas hati dengan action dia. Okay, action dia memang pada aku memang padu. Nak bandingkan filem ni punya koreografi dengan Black Widow yang sebelum ni keluar tahun yang sama kan, aku rasa this one is the best untuk dunia pandemik ni. Filem ni dia macam nak equals kepada fight dalam Captain America, tapi bukan Captain America, tapi koreografi dalam filem ni semua like watching Jackie Chan punya style ataupun Jet Li punya style. So dia memang ada Chinese kung fu dalam filem ni dan aku suka. Okay, especially dekat scene yang dekat tepi bangunan tu, dekat awal-awal tu kan, yang geng ayah dia main serang dekat, betul bergaduh kat tepi bangunan yang ada bulu-bulu tu. Memang teringat aku filem Rush Hour. Tapi memang aku rasa scene tu pun sendiri memang macam reference dia lah filem Rush Hour kot, tapi dibuat dengan gaya Disney. Dan aku memang salute dia punya style. Dan especially babak aksi dekat last tu yang ada babak naga apa semua tu, memang totally awesome babe. Memang awesome. Dan aku memang tak syak lagi, filem ni adalah one of my favourite MCU punya movie untuk tahun ni. Black Widow botol sampah. Dan aku rasa filem ni adalah my personal review. My personal rating is 5 out of 5. Aku tak tahu orang lain, tapi pada aku rasa filem ni should have 5 out of 5 sebab kejujuran dia satu dalam memaparkan dunia Asian culture je sendiri, dalam cerita dia, connection between ayah dengan anak, dan macam mana filem ni cuba untuk set up benda-benda yang terjadi sebelum kisah dalam MCU yang lain dalam filem ni. Sebab filem ni kan dia tak ada connection, tak disebut-sebut dalam filem sebelum ni. Jadi macam mana diorang nak set up Shang-Chi tu dan fit ke dalam dunia MCU, memang sangat-sangat kreatif. Dan aku puas hati dan aku puji dengan semua apa yang ada dalam filem ni. I'm not a really MCU punya fan yang die hard, tapi bila aku enjoy the movie dan aku manage untuk tonton filem ni dan rasa dia punya aura tu, so aku rasa filem ni bagus lah. Dan especially mungkin ada sentimen sebab aku sendiri sebagai seorang ayah, bila tengok sendiri kisah seorang ayah yang sayangkan isteri dia dah mati, lepas tu anak dia pula yang tak nak ikut turutan ayah dia. Dan sebenarnya si anak tu betul, tapi ayah ni macam okey lah, aku ayah, aku perlu tegaskan juga
So at least benda tu macam konflik yang kita boleh fikirkan sendiri in real world. Okay, so itu sahajalah pendapat ringkas aku berkenaan dengan filem Shang-Chi and the Legends of Ten Rings. So, filem ni santai-santai, memang equals to filem yang antara yang terbaik lah dalam filem MCU kan. Dan aku harap lepas ni Shang-Chi akan kembali lagi dalam filem-filem MCU selepas ni. Terima kasih kerana menonton. Okay, kita jumpa lagi dalam filem pula. Aku pernah buat filem. Dalam review-review filem akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.